A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat 194. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat 192 kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika ayat apa satu? Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lizzalimin min ansar. Maksudnya, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau, jika engkau memasukkan manusia ke dalam neraka, maka sesungguhnya engkau telah menghinanya, dan tidak ada bagi orang yang zalim daripada penolong. Pengajarannya pertama, kefahaman orang-orang yang berakal yang mana apa yang paling mereka takuti ialah azab Allah di akhirat. Kerana sesiapa sahaja yang dimasukkan ke neraka, maka dia adalah manusia yang paling hina di sisi Allah. Yang kedua, orang-orang yang zalim mungkin ada penolongnya di dunia, tetapi tidak mungkin ada sesiapa yang boleh menolongnya di akhirat. Yang ketiga, kezaliman adalah punca utama manusia masuk neraka.
Manakala keadilan punca utama manusia masuk syurga. Habis ayat 193. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Maksudnya, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar penyeru, iaitu Rasulullah ataupun Al-Quran, yang sentiasa menyeru kepada keimanan, agar berimanlah kepada Tuhan kamu, lalu kami terus beriman. Wahai Tuhan kami, ampunlah dosa kami dan padamlah kejahatan-kejahatan kami dan wafatkan kami bersama Al-Abrar. Pengajarannya pertama, nikmat terbesar bagi manusia ialah apabila Rasul dan Al-Quran sentiasa menyeru dan mengajak manusia kepada beriman kepada Allah. Yang kedua, selagi mana manusia mengikut Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, maka manusia tidak akan sesat selama-lamanya. Yang ketiga, tugas utama Rasulullah SAW ialah sentiasa mengajak manusia sama ada dengan perkataan ataupun perbuatan agar manusia sentiasa mentauhidkan Allah dan menyembahnya. Yang ketiga, yang keempat, manusia hanya wajib beriman dan menyembah Allah sahaja kerana hanya Allah sahaja pencipta, pemilik dan pengurusnya. Yang kelima, harus bertawassul dalam berdoa dengan amalan soleh. Dalam ayat ini kat mana? Dalam ayat 193. Mana tawassul? Berdoa dengan bertawassul dengan amal soleh. Mana amal solehnya? Amal solehnya apa?
Amal solehnya ialah innana amanna. Sesungguhnya kami telah beriman, maka doanya adalah ampunkan dosa kami. Itu tawassul beramal dengan amal soleh. Okey, yang ke 6. Setiap orang berhajat kepada keampunan Allah. Walaupun dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan walaupun dia terlalu banyak melakukan ketaatan dan amal soleh, kerana kadang-kadang manusia tertipu dengan amalannya yang banyak. Yang ke-6. Yang ke-7. Harus memohon kepada Allah agar dimatikan sebagai orang yang beriman ataupun al-abrar. Sebagaimana Nabi Yusuf juga berdoa agar diwafatkan sebagai seorang Muslim. Rujukan surah Yusuf 101. Yang ke-8. Allah memuji orang yang suka berbuat baik kepada orang lain. Atau digelar al-abrar. Okey, habis dah. Kita sambung tadabbur ayat. Ni ayat 194 adalah sambungan doa. Sambungan doa orang-orang yang berakal, ulul albab. Dan ini adalah doa yang ke berapa? Yang kelima. Yang kelima. Dan orang-orang yang berakal, bila mereka berdoa, mereka akan mengutamakan perkataan apa dah? Rabbana. Rabbana. Dan dalam doa, dalam ayat ni ada 5 kali diulang perkataan Rabbana. Kenapa? Kenapa Rabbana? Maka ini adalah antara doa para Nabi. Doa Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Apa dia? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa tak buka?
Doa Nabi Ibrahim antaranya Rabbi ja'alni muqimas salati. Kenapa para nabi bahkan kebanyakan doa dalam Al-Quran bermula dengan Rabbana, bukan Allahumma? Perasan tak? Bila doa dalam Quran biasanya Rabbana. Hari ini dipanggil apa ni? Tawassul. Tawassul ialah at-tawassul. At-tawassul. Tawassul ialah perantaraan. Kita berdoa kepada Allah tapi menggunakan perantaraan. Dan Rabbana adalah antara bentuk tawassul. Tawassul ada dua. Satu, mamnu', yang dilarang ataupun haram. Yang kedua, jaiz. Apa makna jaiz? Bukan Jabatan Agama Islam Selangor. Jaiz mana harus. Jadi tawassul yang haram ialah yang tidak ada dalil. Sebab agama tertegak di atas dalil. Kalau tak ada dalil, tak boleh tawassul. Tawassul yang jaiz, yang harus ialah tawassul yang ada dalil. Sama ada daripada Quran ataupun hadis. Okey, tawassul yang harus ada berapa semua? Ulama ada mengatakan 7 sampai 7. Pertama, tawassul tawassul dengan nama Allah. Tawassul dengan nama Allah. Contoh? Ar-Rahman. Lepas tu kita pun minta doa. Ar-Rahman makna dia penyayang ataupun pemurah. Kita pun minta apa? Irhamna. Kalau guna nak minta rezeki, guna tawassul dengan nama Allah yang sesuai dengan rezeki. Apa dia? Ar-Razzaq, urzuqna. Itu tawassul dengan nama Allah. Yang kedua, tawassul dengan sifat Allah. Contoh apa dia? Kita biasa berdoa dan bertawassul dengan sifat Allah. Tapi mungkin kita tak perasan. Apa dia? Sifat Allah ni ilmu, rahmat, kudrah. Kita biasa doa, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika. Tuhan yang maha hidup lagi maha berdiri dengan sendiri, dengan rahmat engkau astaghith. Itu tawassul dengan sifat Allah. Sifat Allah ialah rahmat. Ataupun bi'ilmika wa qudratika. Yang ketiga, tawassul dengan belum lagi perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Contoh, ini pun kita biasa. Boleh kata setiap hari kita bertawassul, ketika berdoa kita bertawassul dengan perbuatan Allah. Cuba cek apa dia? Doa istikharah tu bi ilmika. Ilmu maksud yang kedua, sifat Allah. La ilaha illa anta
khalaqtani wa ana abduka. Khalaqtani, engkau mencipta aku. Itu tawassul dengan perbuatan. Tapi yang kita minta pada? Tak. Apa doa tu? Sayyidul Istighfar kan? Kita minta apa betul? Tapi mula-mula kita bertawassul dengan Anta Rabbi. Cuba baca. Dia zikir pagi petang. Bila baca malam tak keluar. La ilaha illa anta khalaqtani. Juga contoh lain dalam ayat yang kita dah belajar sebelum ni. Rabbana ma khalaqta haza batila subhanaka fakina. Doa kita pada fakina azabana. Tapi sebelum tu kita tawassul ma khalaqta, engkau tidak cipta ini sia-sia. Sama juga masa kita berselawat, kita minta apa? Allahumma salli ala Muhammad, kan? Tapi kita bertawassul dengan perbuatan Allah apa dia? Kama sallaita, sebagaimana perbuatan engkau telah berselawat kepada Ibrahim. Okey, yang keempat, tawassul dengan beriman kepada Allah. Ini dia detail lah. Iman kepada Allah. Contoh ayat sebelum ni. Ayat sebelum ni apa dia? Fa'amanna kan? Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa'amanna, sebab kami telah beriman kepada engkau faghfir lana. Okey, yang kelima, tawassul dengan amal soleh. Contoh, fa'amanah pun boleh termasuk amal soleh, tapi dia pecah. Itu lebih kepada beriman kepada Allah. Beriman, bertawassul dengan amal soleh. Contoh, kisah yang masyhur, yang 3 orang terperangkap dalam gua kan. Jadi dia kata, masing-masing berkata, kalau kamu tak tawassul dengan amal soleh masing-masing, kita takkan dapat keluar daripada gua ni, kan? Jadi tiga-tiga tu ada amalan yang khusus. Ada seorang yang buat baik pada mak bapak, kan? Yang kedua, buat baik pada pekerja dia. Yang ketiga, jaga maruah dia, kan? Tidak berzina. Jadi akhirnya gua tersebut terbuka dan boleh keluar. Dia bertawassul dengan amal soleh. Jadi kita boleh bertawassul, wahai Tuhan, dengan sebab, bukan dengan sebab lah, aku telah beriman dan aku telah solat malam sepanjang malam. Dengan sebab itu, perkenankanlah doaku. Tapi bangun tiap malam lah, bukan sekali setahun, kan? Sekali setahun dah nak tawassul lah. Yang keenam, bertawassul dengan orang soleh. Orang soleh yang hidup. Kena tambah ni. Pergi ke kubur pula. Kan? Berzikir kat kubur, viral pula. Live, Ada dalil tak? Ada orang mengatakan kalau kita minta tolong orang berdoa boleh jadi syirik. Tak betul, bercanggah dengan dalil yang sahih. Ketika Nabi beritahu ada 70,000 akan masuk syurga tanpa hisab, ada seorang sahabat minta Nabi berdoa untuk dia. Betul? Apa nama? Ukasyah bin Muhsin. Ya Rasulullah, doalah masuk supaya aku termasuk dalam. Dia minta daripada Nabi. Ya, boleh. Dan juga ketika Nabi berkhutbah, ada seorang badui masuk, begitu, ya Rasulullah, kemarau yang memanjang, tumbuhan dah hancur apa semua, boleh tak tolong berdoa supaya Allah turunkan hujan? Nabi berdoa, terus turun hujan. Begitu juga Nabi beritahu kepada sahabat, ada seorang yang akan datang daripada Yaman, kamu mintalah doa kepadanya. Siapa? Uwais Al-Qarni. Dan Umar minta pada
Umar minta doa padanya. Walaupun Umar kedudukan Umar lagi tinggi. Boleh. Cuma ulama mengatakan yang terbaiknya kalau kita minta doa kepada orang, manfaatnya bukan untuk kita saja. Kalau untuk kita saja, itu tak boleh. Sebab kita seolah ada kepentingan diri. Kita minta orang soleh berdoa pada kita, manfaatnya untuk kita dan dia. Bila dia berdoa untuk kita, dia dapat tak pahala? Apa pahalanya? Satu, dia pun akan dapat doa tu, mereka akan aminkan. Yang kedua, dia akan dapat pahala membantu orang. Jadi masing-masing dua pihak ada. Tapi yang terbaik ialah, yang terbaik jangan minta. Kita minta direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia panggil istishfa' bil Quran. Dia Quran betul boleh merawatkan segala penyakit zahir dan batin, penyakit fizikal dan penyakit rohani. Tetapi di zaman Rasulullah, Al-Quran diguna oleh masing-masing untuk ruqyah diri sendiri. Tidak ada sahabat yang buat ruqyah untuk orang lain. Pernah dengar tak Abu Bakar meruqyah sahabat lain? Ataupun ada sahabat ni kerja dia meruqyah aja. Dia buka pusat ruqyah ada? Tak ada. Kan kita pernah dengar kisah ada seorang ketua kaum yang digigit oleh binatang. Kemudian ada rombongan yang baru balik daripada jumpa Rasulullah. Dia singgah tempat tu, minta dilayan sebagai tamu lah. Tapi kaum tu tak layan. Tiba-tiba ketua dia digigit oleh binatang. Dia pun tanya rombongan yang baru balik daripada Rasulullah, di kalangan kamu boleh tak meruqyah ketua kami yang digigit binatang? Boleh? Spontan je. Dia tak kata pergi jumpa Rasulullah. Faham tak? Bila sahabat dapat Quran, dia yakin dia sendiri boleh ruqyah. Kemudian dia kata syaratlah, sebab kami tadi minta kamu layan, kamu tak layan. Kalau kamu nak kami ruqyah, kena bagi upah. Disyaratkan. Okey, setuju. Kemudian dia ruqyah dengan Fatihah, dah sembuh. Macam tak ada apa-apa. Okey. Dan kata Mutarrif, seorang salafus salih, bila ada orang sakit minta Mutarrif meruqyah orang yang sakit. Apa kata Mutarrif, salafus salih? Dia kata, ud'u li nafsika. Kamu sendiri berdoa untuk diri kamu. Sebab Allah sebut dalam Quran, Allah akan memakbulkan doa orang yang terdesak. Siapa yang terdesak? Orang sakit ke orang yang diminta berdoa? Salah konsep tu. Salah konsep. Orang kita, dia sakit, dia minta orang sihat salah. Sebab bila orang sihat berdoa, dia tak rasa macam, dia tak ada feeling kan. Sebab dia sihat pun. Lepas tu tambah-tambah dapat duit kan. Tak khusyuk. Jadi sepatutnya kita ustaz ni ajak orang supaya ruqyah diri sendiri. Bukan kita buka pusat ruqyah. Akhirnya orang bergantung pada kita. Itu salah. Kan? Ayat Quran sama-sama Fatihah, orang ramai pun boleh baca. Bukan ustaz je. 3 kul, orang ramai pun boleh baca. Jadi peruqyah terbaik ialah dia melahirkan peruqyah yang lagi ramai. Bukan dia bolok pada dia seorang. Okey? Jadi boleh kita minta doa pada orang salah, tapi yang terbaik kita sendiri berdoa. Okey. Ada satu lagi. Siapa ingat? Ha? Apa dia? Tak, jenis tawassul yang dibenarkan. Dia ada 7 semua. Okey, tak apa, saya lupa. Ini tawassul yang dibenarkan. Tawassul yang tak dibenarkan apa dia? Minta pada orang saleh tapi yang telah mati. Dia pergi kubur, itu haram. Sebab orang yang dah mati tak boleh memberi apa-apa manfaat. Okey. Jadi kita balik pada ni. Kenapa al-abrar bila berdoa guna Rabbana? Sebab Rabbana adalah tawassul. Tawassul yang mana satu ni? Tawassul yang mana satu? Ha? 2. Sifat Allah iaitu Rabb, pencipta, pemilik, pengurus.
Jadi kenapa Al-Abrar suka guna Rabbana? Sebab bila dia nak minta sesuatu, dia guna perkataan yang menunjukkan Allah tu memang mampu memakbulkan doanya. Apa dia perkataan yang sesuai? Rabb. Kalau engkau boleh cipta aku, boleh cipta langit dan bumi, engkau nak bagi hajat aku sangat mudah. Kan? Bukan makna doa yang ada Allahumma tak bagus. Tak. Itu banyak doa tu diajar oleh Nabi. Allahumma barik lana kan. Cuma keutamaan ialah Rabbana. Okey. Doa seterusnya Al-Abrar ialah Rabbana, wahai Tuhan kami, wa atina, dan berilah kami ma wa'adtana, apa yang engkau janjikan kepada kami. Ala rusulika. Ala ni apa makna? Melalui rasul-rasul engkau. Apa maksud? Apa maksud doa ni? Wahai Tuhan kami, berilah apa yang engkau janji. Macam kita tuntut kan? Kalau kita tak sebut ni, Allah akan bagi tak apa yang Allah janji? Allah akan bagi. Jadi kalau Allah memang akan bagi, kenapa kita minta? Wahai Tuhan, berilah apa yang engkau janji. Macam kita kan, orang kata, bang, bagi apa janji tu? Apa perasaan kita? Macam kita ni jenis mungkin janji kan? Jadi macam tak tahulah, kalau secara umum nampak macam tak beradab kan? Kata ulama, maksudnya ialah antara maksud supaya mengelakkan daripada macam tak beradab, iaitu wahai Tuhan kami, berilah pada kami supaya kami dapat beramal, supaya dengan amalan itu kami dapat apa yang engkau janjikan. Boleh faham? Wahai Tuhan kami, berilah kepada kami hidayat dan kekuatan untuk kami beramal, supaya dengan amal itu kami dapat apa yang engkau janjikan. Ala rusulika. Kenapa disebut ala rusulika? Ada dua maksud. Pertama, melalui janji itu biasa siapa yang sampaikan? Janji Allah, tapi siapa yang sampaikan? Rasul. Kalau janji Tok Guru, boleh tak? Pergilah minta dengan Tok Guru tu. Yang kedua, ala rusulika makna disebabkan kami beriman dengan rasul-rasul engkau. Okey, apa di antara janji itu? Apa di antara janji? Banyaklah. Beriman dan beramal soleh, masuk syurga. Salat 2 rakaat subuh lebih baik pada dunia dan segala isi. Salat sunat 12 rakaat dapat kita solat 12 rakaat setiap hari kan? Berapa hari dah solat? Katalah kita solat setahun, 365 hari kan? Berapa dapat istana? Di akhirat besok kita tengok, betul tak 365? Ataupun kurang, 364 aja. Janji Allah juga, kalau kita sedekah satu dapat 700. Okey. Wala tukhzina, dan janganlah engkau hinakan kami yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Apa maksud ni? Wala tukhzina yaumal qiyamah. Masuk? Mana tu? Ayat sebelum tu.
Ayat sebelum tu apa dia? Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Wahai Tuhan kami, bila engkau memasukkan manusia ke dalam neraka, sebenar engkau telah. Maka kita pun minta al-abrar, minta ulul albab, jangan engkau hina kami, jangan masukkan kami ke dalam neraka. Bila ni kita minta jangan hina kami? Hari? Kenapa kita tak minta jangan hina kami kat dunia juga? Ha? Orang kalau beriman, dia mesti dihina. Betul? Orang paling mulia siapa? Nabi dihina tak? Dihina seteruknya oleh orang kafir. Masa Nabi sujud, dia letak isi perut unta, dia fitnah macam-macam. Jadi kalau kita nak dimuliakan kat dunia, itu bukan orang beriman. Yang dimuliakan biasanya orang yang tak beriman masa kat dunia. Jadi yang penting ialah kita tidak dihina di hari akhirat. Dan semalam kita dah sebut antara cara untuk mengelak daripada dicampak dalam neraka. Apa dia? Ha? Itu sunnah Nabi lah. Tapi ada amalan besar untuk mengelak daripada neraka. Ha? Apa dia? Bagi makan. Bagi makan apa? Banyak mana? Separuh kurma. Walaupun separuh kurma. Maknanya yang paling bermanfaat amalan, bukan ilmu. Yang kedua, amalan yang paling bermanfaat ialah yang membantu orang, walaupun sepotong kurma. Innaka, sekarang al-abrar ataupun ulul albab bagi tahu kenapa dia minta doa pada Allah. Sebabnya sesungguhnya engkau la tukhliful mi'ad. tidak memungkiri mi'ad, janji. Kita tahu tak Allah memang tak mungkiri janji? Kita tahu kan? Kalau dia tahu, kenapa sebut? Ha? Mengesahkan. Ni kata ahli tafsir, innaka la tukhliful mi'ad, adalah nak bagi dia sebab. Sebab kenapa ulul albab sentiasa minta pada Rabbana, Rabbana? Sebab apa? Dia tak minta pada orang lain. Sebab engkau ni memang tak pernah memungkiri janji. Sebab tu kami hanya minta pada engkau. Dan pada manusia ni kami tak nak minta dah. Sebab apa? Manusia suka mungkir janji. Betul? Dia, kenapa Allah tak pernah mungkir janji? Dan Allah tak mungkin mungkir janji? Kenapa? Sebab Allah tidak lemah. Yang kedua, dia yang mungkir janji ada dua sebab je. Satu, sebab dia lemah. Yang kedua, sebab dia penipu. Betul kan? Allah ada tak dua sifat ni? Pertama, lemah, tak boleh tunaikan janji. Tak ada. Yang kedua, mungkin tak Allah menipu. Maha suci Allah. Manusia ada tak dua sifat ni? Manusia tak tepat janji, sama ada dia lemah, tak mampu. Janji nak datang besok, tak datang. Sebab apa? Terlupa. Janji nak bagi, nak hapuskan tol, tapi kan terlupa nak hapus. Ataupun manusia kadang-kadang dia tak mampu tunaikan janji. Sebab apa? Sebab dia mati dulu sebelum tunaikan janji. Ataupun orang yang dia janji mati dulu pun tak boleh laksanakan. Ataupun dia memang penipu. Betul? Betul? Jadi antara Allah dengan manusia, yang mana tak pernah mungkir janji? Allah. Tapi antara manusia dengan Allah, yang mana paling banyak kita minta? Bodoh ke cerdik? Bodoh. Manusia selalu mungkir janji, selalu menipu, selalu tak tepat janji. Tapi kita masih bergantung pada manusia.
Allah tak pernah mungkin janji, tapi jarang kita bergantung kepada Allah. Okey. Hukum menepati janji. Yang manusia paling mudah berjanji, tapi paling sukar. Jadi manusia mudah aja. Okey, saya datang. Jangan. On the way. Padahal baru bangun tidur kan. On the way apa sepatutnya nak sampai, sejam tak sampai-sampai lagi. Jadi manusia kadang-kadang dia menipu sebab apa? Dia tak nak tunjuk dirinya lemah. Bagi tahu, minta maaf saya terlupa baru bangun tidur. Kalau awak boleh tunggu. Kalau tak, saya minta maaf. Terus terang je. Okey. Lepas ulul albab berdoa menggunakan perkataan Rabbana. Satu lagi ahli tafsir kata al-abrar ataupun ulul albab suka menggunakan perkataan Rabbana. Sebab apa? Sebab dia bila sebut Rabbana, dia mengaku Tuhan itu adalah pencipta dia, dan secara tak langsung dia mengaku dia adalah hamba. Jadi ulul albab seronok bila mengaku dia adalah hamba. Seronok. Sebab tu manusia paling mulia siapa? Kenapa Rasulullah manusia paling mulia? Sebab dia yang paling bersifat hamba kepada Allah. Bahkan Allah gelarkan dia apa? Subhanallazi asra bi abdihi lailan. Tengok Allah guna perkataan apa? Hamba. Maha suci Allah yang memperjalankan di waktu malam dengan hambanya. Allah tak kata dengan rasulnya ataupun dengan nama bi Muhammad, tak. Sebab sifat manusia paling mulia bila dia betul-betul bersifat hamba kepada Allah. Dan bila kita berdoa menggunakan Rabbana, kita seronok sebab bila kita mengaku Tuhan adalah Rabb, kita adalah hamba. Okey. Lepas 5 kali sebut, apa hasilnya? Fastajaba. Lalu fastajaba perkenankan atau memakbulkan, memperkenankan. Lahum bagi mereka. Siapa mereka ni? Al-abrar ataupun ulul albab. Lalu memperkenalkan bagi mereka siapa? Rabb. Allah jawab Rabb, pencipta mereka. Allah tak kata fastajaba lahum Rabb, fastajaba lahum Allahu. Kenapa? Kenapa Allah jawab Rabbu bukan Allah? Sebab dia tawassul dengan Rabbana, Rabbana, Rabbana. Allah pun beritahu, maka pencipta kamu memakbulkan. Sebab tu ulama kata hasil daripada ayat ni, siapa yang berdoa menggunakan Rabbana 5 kali, insya-Allah Allah akan makbulkan berdasar ayat ni. Okey, apa yang Allah makbulkan ni? Cuba tengok ulul albab apa yang diminta? Mula-mula fakina azabannar, kan? Yang kedua, innaka man tudkhilin nar faqad akhazaytah. Yang ketiga, innana sami'na munadiyan yunadi lil iman fa amanna rabbana faghfir lana. Yang keempat, yang kelima, rabbana wa atina ma wa'adtana. Kan? Tengok apa yang Allah makbulkan. Anni sesungguhnya aku
La udhi'u. Tidak akan sia-siakan amal apa-apa amalan amilin, siapa saja yang beramal. Dia amal nakirah. Bila nakirah, semua jenis amalan Allah tidak akan sia-siakan. Kemudian amilin pun nakirah, iaitu semua orang yang beramal. Kemudian Allah sebutkan minkum, dari kalangan kamu. Min zakarin, sama ada lelaki atau perempuan. Kenapa Allah sebut ni? Sebab kadang-kadang mungkin perempuan rasa lelaki ni ada kelebihan, perempuan ni pahala tak sama kan. Jadi Allah nak beritahu dari segi amalan, dari segi pahala sama aja. Kalau lelaki solat awal waktu, perempuan solat awal waktu, pahalanya sama, tak ada beza. Okey. Apa saja amalan, walaupun apa? Faman ya'mal mithqala zarratin, sebesar zarah pun akan dibalas. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Boleh baca? Boleh, ya? Okey. La tahqiranna. Nanti boleh cari. Jangan sekali-kali kamu memandang rendah ataupun remeh. Minal ma'ruf. Daripada apa saja yang ma'ruf. Syai'an. Walaupun sedikit. Walaupun Nabi bagi contoh. Jangan kamu memandang remeh kepada sedikit pun perkara yang baik. Contoh, walau antalqa, walaupun kamu jumpa akhaka, saudara kamu, biwajhin taliq, dengan muka yang berseri. Bukan nak bagi duit ni, bukan nak akad barang. Jumpa kawan, muka senyum. Kita susah nak senyum kan? Sebab apa? Sebab ada sifat ni, kita rasa benda tu remeh-temeh. Nabi kata jangan. Kadang-kadang kita senyum pada orang, orang tengah bersedih, dia pun gembira. Jadi amalan apa tu? Amalan apa tu? Menggembirakan orang tu, nilai dia apa dia? Amalan yang paling Allah suka. Antara amalan yang paling Allah suka, menggembirakan orang. Kadang-kadang kita tak bagi duit, tak bagi masa tenaga, senyum je. Orang seorang. Kenapa? Orang lain semua masam, dia seorang je senyum pada aku, kan? Dia pun rasa terhibur. Ada orang suka pada dia. Betul kan? Ni kalau kita pergi masjid, lepas tu jumpa orang masjid, mudah tak orang masjid nak senyum pada kita? Mudah ke? Imam ke, AJK ke, Nazir ke? Tengok masjid. Apa dia? Susah kan? Kenapa susah? Dia mungkin patah gigi kat sini. Saya solat masa beza. Masa saya kat Turki, saya solat di masjid Turki. Orang Turki ni cukup tak mesra alam. Pergi masjid dia, walaupun kita orang asing kan,
Dia nak tegur ke nak bagi salam, tak ada. Senyum pun tak. Lebih ke orang Malaysia kot. Tapi bila saya solat masjid orang Syria di Turki, Masya Allah, dia tengok muka kita, muka asing kan, dia senyum, dia bagi salam, tepuk bahu, tanya apa khabar, dari mana, macam saudara dia, walaupun pertama kali jumpa. Sangat berbeza. Sebab biasa orang Arab ni dia lebih faham agama. Ni pahala ni. Nabi kata apa? Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Kamu senyum pada saudara kamu, sedekah, dapat pahala sedekah. Dahlah duit kedekut, senyum pun kedekut. Okey, kemudian ba'dukum, sebahagian kamu, min ba'di, dari sebahagian yang lain. Okey. Allah makbulkan doa ulul albab kan? Apa yang Allah makbulkan? Apa yang Allah makbulkan? Allah tidak akan sia-siakan amalannya. Saya nak tanya, dalam 5 doa ulul albab yang minta, ada tak dia minta, ya Allah, jangan engkau sia-siakan amalanku? Ada tak? Tak ada? Betul? Kenapa Allah makbulkan yang mereka tak minta? Pelik-pelik kan? Kita minta dengan bos kita, bos, saya nak, kalau boleh nak bonus, nak kereta kan, lepas tu nak cuti. Tiba-tiba bos kata apa? Saya perkenalkan semua amalan kamu saya tidak akan sia-siakan. Kita kata bos apa ni? Tak faham soalan ke? Jadi kenapa ulul albab minta lain, Allah bagi yang lain? Nampak macam Allah bagi yang lain. Sonok tak bila Allah bagi tu, aku makbulkan, iaitu aku tak akan sia-siakan amalan kamu. Sonok tak? Apa yang sonok? Maknanya kalau dia hidup dan dia buat amal soleh 24 jam, dia dapat semua tak pahala? Dia tidur, dia makan, dia senyum pada orang, dia ajak orang buat baik kan? Semua dapat pahala 24 jam. Ada tak syarikat yang bagi gaji 24 jam? Ada. Kalau ada syarikat tu, sebulan bankrupt. Bukan? Bos kata, semua yang kamu buat saya akan bagi gaji, walaupun di rumah. Syarikat tu ada masalah, ada masalah. Jadi Allah nak begitu, apa saja kamu buat, depan orang ke, kecil ke, besar ke, semua aku bagi pahala, ada gaji. Itu satu berita gembira kepada ulul albab. Okey, lepas tu kemudian Allah huraikan 5 sifat utama. 5 sifat utama al-abrar fallazina, maka orang-orang yang hajaru, mereka berhijrah. 1. 5 sifat. Yang kedua, wa ukhriju, mereka diusir. Diusir daripada mana? Dari rumah-rumah mereka. Beza tak hijrah dengan diusir? Apa beza? Hijrah sukarela, diusir terpaksa. Ini 2. Yang ketiga, wa'uzu, dan mereka disakiti. Yang 3, disakiti dari segi apa ni? Fizikalnya, mentalnya, perasaannya, emosinya. Tapi disakiti sebab apa? Fi sabili, pada
pada jalanku. Maksudnya sebab dia beriman kepada Allah, orang sakiti dia. Bukan sebab dia ahli perniagaan yang besar. Kemudian yang keempat, waqatalu, dan mereka tak qatalu, mereka berperang ataupun berjihad. Yang kelima, dan mereka dan dibunuh ataupun mati syahidlah. Okey, 5 sifat dah. Sebenarnya Allah nak bagi tahu apa ni? Allah nak puji. Siapa ni? Ulul albab. Ulul albab mana yang Allah nak puji? Ada 5 sifat ni. Pertama, berhijrah. Apa makna hijrah? Hijrah ni ada 2. Satu, hijrah tempat. Sebagaimana sahabat hijrah daripada Mekah ke Madinah. Yang kedua, hijrah daripada kejahilan kepada beriman, daripada maksiat kepada ketaatan. Okey, hijrah tempat ni dia mungkin boleh jadi wajib, mungkin tak wajib. Sahabat Nabi wajib tak berhijrah daripada Mekah ke Madinah? Wajib ketika itu. Tapi bila Nabi buka kota Mekah, wajib lagi tak orang Mekah berhijrah ke Madinah? Tak. Nabi kata la hijrah ba'dal fathi. Kita sekarang wajib tak berhijrah? Berhijrah tempat. Daripada Bukit Jelutong pergi duduk Kelantan supaya dekat dengan Mekah. Kan? Wajib tak? Tak. Bila kita wajib berhijrah dari segi tempat? Bila kita berada di negeri orang kafir yang menyebabkan kita tak boleh nak solat, tak boleh solat berjemaah, tak boleh tutup aurat. Dan ada negeri Islam yang kita boleh berhijrah, wajib berhijrah. Kalau tak berhijrah, berdosa. Okey, itu hijrah tempat mungkin wajib, mungkin sunat. Tapi hijrah meninggalkan benda yang haram, wajib 24 jam, bila-bila masa dan di mana-mana. Okey, diusir. Sebenarnya Allah nak cerita siapa ni? Siapa ni? Yang berhijrah dan diusir. Orang muhajirin lah. Orang muhajirin. Sahabat ada muhajirin, ada ansar. Tapi ansar ada tak sifat hijrah? Tak ada. Jadi ayat ini lebih khusus kepada muhajirin. Dan muhajirin diusir tak? Mana Allah nak bagi tahu mereka semua ni, hijrah pun fi sabilillah, diusir pun kerana beriman, disakiti pun kerana beriman. Sangat luar biasa. Dan mereka diusir daripada rumah mereka, kan? Bukan senang nak meninggalkan tempat dia lahir, tempat dia membesar, perniagaan dia, keluarga dia, semua dekat situ. Kemudian kemuncaknya mereka pergi Madinah pula, berperang pula. Dan ada yang syahid. Yang disakiti ada tak yang di peringkat Mekah? Ada. Bila diseksa? Disakiti sebab apa? Kerana beriman pada Allah. Bahkan Yasir, Sumayyah, kan, diseksa sampai dibunuh. Jadi Allah kata mereka ni semua, apa kelebihannya? La ukaffiranna. Pasti aku kafiran. Apa dia? Sebelum ni kita jumpa dah. Kafir anna. Aku hapuskan. Anhum, dari mereka. Sayyiatihim, kesalahan ataupun dosa-dosa mereka. Lepas Allah ampunkan dosa, kemuncaknya wala udkhilanna, dan pasti. Ada 2 harfu taukid, satu lam, yang kedua nun taukid.
pasti aku akan masukkan mereka jannat, surga-surga tajri. Tajri ni fi'il apa? Fi'il mudhari'. Apa tanda? Tak ke depan. Kalau ikut dhamir 14 tu yang mana satu? Huwa ke, huma ke, hunna ke? Hiya. Balik kepada apa ni? Sungai-sungai. Jadi kalau fi'il mudhari' menunjukkan apa ni? Sungai ni sentiasa mengalir berapa lama? 24 jam dan kekal selama-lama. Berbeza tak dengan sungai kat dunia? Kadang-kadang tak mengalir sebab sampah penuh. Sentiasa mengalir. Mengalir pula di mana ni? Dari tahti, bawahnya. Okey. Nya ni balik pada apa ni? Bawahnya. Nya tu balik pada apa? Semua perkataan ni Allah nak bagi tahu nikmat, kan? Jadi kita kena tahu setiap perkataan, setiap huruf, supaya kita rasa gembira, terhibur. Masuk syurga, nikmat. Kemudian mengalir pula sungai, nikmat. Sungai pula mengalir di mana? Bawah apa ni? Ada dua pendapat. Satu, bawah istana, bawah. Yang kedua, bawah pokok-pokok. Pokok-pokok depan istana kita, sungai tu mengalir. Dan lagi nikmat apa dah? Anhar. Sungai-sungai, bukan satu. Ni jamak. Kalau satu apa dia? Nahrun. Satu nahrun. Ada tak dalam Quran dalam keadaan dalam bentuk mufrad? Satu. Ada satu surah yang kita selalu baca, ada perkataan nahrun. Surah? Cuba baca ayat tu. Kisah apa tu? Seorang lelaki yang syirik pada Allah, yang ada dua kebun. Kemudian Allah jadikan tengah-tengah kebun tu ada nahrun. Ada kan? Tak ingat ayat tu? Wa fajjarna khilalahuma nahra. Satu sungai aja. Tapi bila syurga, anhar, jamak. Sungai-sungai. Berapa sungai semua? 4. Apa dia? Allah sebutkan air diproses yang tidak berubah. Yang tidak berubah. Yang kedua, madu. Yang ketiga, arak. Yang keempat, antara 4 ni yang paling lazat, arak. Jadi kalau kita nak air daripada sungai tu, apa perlu kita buat? Tetap bila kita masuk syurga lah, kita nak ke sungai tu macam mana? Terlintas, lepas tu sungai naik ke atas. Sungai kat bawah. Kalau naik atas melimpah, basah habislah istana kita. Perasan pula. Mungkin lantai istana kita, autokar kita terfikir je terbuka, kita pun terjun terus. Wallahu a'lam. Sawaban. Semua tu apa dia? Apa dia? Sawaban, pahala. Dia sawaban dalam bahasa Arab makna dia rujuk. Sawaban makna rujuk. Apa makna rujuk? Rujuk kembali. Kenapa pahala balasan tu dipanggil kembali? Allah nak beritahu, Allah guna perkataan sawaban yang bermakna rujuk kembali, iaitu semua yang kamu buat kembali pada kamu. Jadi jangan kamu malas. Macam mana kamu malas bekerja sedangkan kamu dapat gaji dan gaji tu balik pada kamu? Sebab itu kita rajin bekerja kan. Tapi kalau buat ibadat ni malas sebab kita tak rasa pahala tu untuk kita.
Okey, Allah kata semua tu sungai-sungai mengalir di bawahnya adalah balasan pahala dari siapa? Allah sebut ni min indillah, dari sisi Allah. Kenapa Allah sebut? Kita tahu tak? Memang sungai-sungai itu daripada Allah. Surga daripada Allah. Kita dah tahu kan? Kenapa Allah sebut lagi? Allah nak kita bayangkan. Kalau daripada manusia pun kamu berebutkan nak beli rumah tepi sungai, kan? Putrajaya, ada kolam mandi kat tengah, kan? Maka tak kalah yang Allah nak bagi kamu tak berlomba, mana kamu tertipu dengan dunia. Wallah, dan Allah indahu, di sisinya, husnus sawab, sebaik-baik pahala ataupun balasan. Percaya tak yang Allah nak bagi adalah yang terbaik? Percaya? Percaya mulut ke percaya hakikatnya? Kita setiap hari, saya nak bagi satu contoh je. Kalau kita percaya pahala di sisi Allah jauh lebih baik, kan? Jauh lebih baik dan lebih kekal. Khairu wa abqa. Kalau baca Quran, kan, satu huruf 10 pahala. Dan kalau kita hafal, kita faham. Apa kita dapat? Surga lagi tinggi. Satu ayat kita baca, satu tingkat naik di surga, kan? Okey. Dalam satu hari, antara kita baca Quran dan hafal dengan kita baca apa-apalah, Facebook ke apa, yang mana lebih banyak? Yang mana kita lebih banyak baca? Ataupun kita bagi masa? Yang mana? Jadi yang kita kata yang di sisi Allah lebih baik adalah dakwaan palsu. Sebab itulah bagaimana sahabat ni berlomba apa yang di sisi Allah. Apa mereka buat? Kalau Sayyidina Uthman bin Affan, ada riwayat mengatakan 7 hari mesti khatam sekali Quran. 7 hari. Ustaz itu Osman. Saya bukan Osman. Osman kerja apa dia? Khalifah. Ketua negara. Kamu ke apa? Ketua negara pun tak, ketua kampung pun tak. Ketua keluarga pun pecah belah. Anak tak tahu ke mana, kan? 3 orang je anak tak tahu ke mana. Anak pergi mana tak tahu lah, Ustaz. Jadi sebenarnya kita tertipu dengan dunia. Sahabat banyak habis masa dengan Quran, tapi dunia di tangan mereka. Betul, kan? Dia jadi pemimpin dunia. Kita tertipu dengan dunia, tapi dunia bukan di tangan kita. Quran pun tak banyak baca. Betul? Jadi itulah bagi masa lebih banyak untuk Allah. Sebab yang di sisi Allah husnus sawab. Ingat ayat ni. Wallahu indahu husnus sawab. Dan sebelum ni kita sebut ayat. Apa dia? Ma indakum yanfadu wa ma indallah baqin. Kita dah belajar ayat ni, kan? Siapa ingat? Saya tak ingat surah apa dah. Ma indakum yanfadu. Apa yang di sisi kamu yang fadu, apa makna? Hilang, lenyap. Dan wa ma indallah, apa di sisi Allah baqin. Baqin daripada baqa, kekal. Surah An-Nahl ayat. Hafal ayat ni. Saya pergi masa kat Kelantan dengan pelajar vocational, kan? Budak yang bukan latar belakang agama, bukan sekolah Arab. Tapi saya suruh hafal 2-3 ayat, saya suruh hafal hadis balighu anni, hafal. Saya bagi penerangan maksud, dan bila dia faham, saya suruh hafal. Bagi 10 minit aja, boleh hafal. 1 hari setengah dia boleh hafal 2-3 ayat. Menunjukkan apa tu? Ada yang duduk sekolah Arab 6 tahun, 1 ayat tak boleh hafal.
Tapi dia duduk 1 hari setengah, dia boleh hafal 2, 3, 4 ayat. Dan bagus, yang bawa dia ni pelajar tadabbur, pensyarah dia, pelajar tadabbur online. Bila balik daripada program tu, kat sekolah vocational, pelajar yang sama yang ikut program, setiap kali sebelum masuk kelas, dia panggil pelajar, okey, baca terjemahan surah Al-Mulk, ayat pertama, faham, kemudian hafaz. Sekarang juga, sebelum masuk kelas. Pelajar yang sama pergi program tu. Dia tunjuk video. Jadi pelajar tu hafal surah Al-Mulk dengan terjemahan sekali. Tak sampai 10 minit. Tengok, bila dia faham Al-Quran, dia nak orang lepuh, faham juga pelajar dia. Tadi dia call saya, dia nak jemput saya buat kelas tadabbur di sekolah. Bagi penerangan lah, supaya pelajar-pelajar bukan kumpulan ni je, tapi semua pelajar ambil peluang. Bukan susah kan? Ha? Okey, sekarang hafal ayat ni. Sekarang juga 5 minit. Simple je. Ma indakum yanfadu wa ma indallah baqin. Surah apa? An-Nahl ayat 96. Surah An-Nahl surah ke berapa? Surah An-16 ayat 96 kan? Hafal? Boleh je. Okey. Ma indakum yanfadu wa ma indallah baqin. Ustaz, boleh tak hafal separuh ayat? Hafal semua. Hafal semua. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24, 25. 25 kali 10 berapa? 25 perkataan kali 1 huruf 10 pahala kan? 250. Lepas tu kita ulang-ulang nak sementara nak dapat ingat tu, kali pula berapa kali ulang? 10 kali. Jadi berapa? Jadilah cerdik matematik kan? Ma indakum yanfadu wa ma indallah baqin. Okey, dah. Pak Ya, baca. Tak, bukan suruh baca kat sini. Baca daripada dada. Baca Pak Ya. Okey. Abu Rayyan. Okey. Ustaz Usama. Tutup yang ni dulu. Tutup yang ni. Okey. Boleh, belakang. Okey, belakang. Romil. Okey, Khalif. Okey, sebelah. Okey. Sebelah. Boleh, belakang. Muslimat. Okey, tangguh. Muslimat tangguh dulu. Sairi. Faisal. Rafian. Baqi.
Malam besok jangan tak datang lah. Tengok tinggal saya seorang. Saya nak buktikan. Sebab macam pelajar vocational kan. Saya nak bukti pada dia. Bila saya cakap pada dia, saya kita buka sendiri. Buka telefon awak dan tengok terjemahan dan baca sendiri. Bila dia baca, saya cakap, begitu apa yang kamu faham? Faham pun. Tanpa saya carah, dia faham. Kalau dah hafal sekarang, tak apa 10 minit hafal. Mana saya nak buktikan pada dia, sebenarnya kamu boleh faham Al-Quran dan kamu boleh hafal. Walaupun kamu bukan pelajar tahfiz Al-Quran. Kalau nak, segi budaya. Kalau tak nak, hadis Melayu. Okey, habis. Jadi kesimpulan dalam ayat ni Allah nak beritahu siapa yang Allah ampunkan dosa dan Allah masukkan syurga. Siapa dia? Jangan ingat pada dua sifat sebelum ni, iaitu yang sentiasa berzikir pada Allah dan sentiasa berfikir tentang kebesaran Allah. Itu asas. Tapi yang Allah sebut 5 sifat tadi. Apa dia tadi? Berhijrah. Yang kedua? Diusir kerana Allah. Yang ketiga? Disakiti kerana buat kerja dakwah. Yang keempat? Diperangi. Yang kelima? Kalau 5 ni insya-Allah Allah janji 2 benda, iaitu diampunkan dosa dan dimasukkan ke syurga. Jadi cuba tengok ya Allah, puji ni bukan belajar. Bukan pergi salat jemaah, bukan salat malam. Kan? Kalau kita tengok sekarang berapa ramai yang belajar, sekian lama belajar, yang 5 benda ni belum tentu ada. Kan? Allah tak sebut pun yang salat malam. Allah tak sebut yang kaki belajar. Allah tak sebut kaki umrah dan haji. Allah sebut apa dah? Berhijrah kerana Allah. Sampai tahap diusir. Sampai tahap apa dia? Disakiti. Dan ada yang sampai dibunuh. Dan sampai tahap kena berperang. Dan kemuncaknya, sebelum ni kita bagi tahu antara cara nak selamatkan api neraka daripada api neraka adalah bagi kurma. Yang ni Allah kata berhijrah. Apa kaitannya? Kalau bagi kurma hanya untuk mengenyangkan orang. Tapi kalau berjihad, berhijrah, tujuannya apa? Bukan setakat nak bagi orang kenyang, tapi nak selamatkan manusia daripada neraka. Mana pahalanya lagi besar. Pahalanya lagi besar. Yang kurma tu hanya contoh. Kalau kecil tu pun dapat pahala. Kalau besar sampai berhijrah, pahalanya lagi besar. Wallahu a'lam. Okey, kita baca sikit buku ni. 62 amalan pembuka pintu syurga. Rasanya 25, amalan yang ke-25. Muka surat 70 kan? Okey. Berakhlak yang baik daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rupa-rupanya akhlak yang baik adalah amalan yang memudahkan seseorang masuk syurga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahawasanya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga. Apa dia amalan paling banyak? Mungkin kita fikir solat malam, kan? Pergi haji umrah, bukan. Maka baginda menjawab, iaitu taqwa Allah wa husnul khuluq. Bertakwa pada Allah dan akhlak yang baik. Sebab tu ada wanita yang masuk syurga sebab kucing. Dan ada yang wanita masuk neraka sebab kucing juga. Kan? Ada wanita yang solat malam, sedekah, puasa sunat, tapi masuk neraka. Sebab apa? Sebab tak berakhlak. Tak berakhlak. Rasulullah juga ditanya tentang sesuatu yang paling banyak membuat orang masuk neraka. Apa punca ramai masuk neraka?
Nabi menjawab dua perkara, iaitu al-famu wal farju, mulut dan kemaluan. Kerana mulut badan binasa. Anggota badan manusia yang paling lembut tapi paling susah nak kawal, mulut lah. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kazib wa in kana maziha, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Maksud dia, kata Nabi SAW, aku menjadi penjamin dengan istana di sekitar syurga bagi orang yang meninggalkan perdebatan, walaupun pendapatnya benar. Dia di pihak yang benar, ada hujah daripada Quran dan hadis. Pihak satu lagi mengarut, tak ada dalil dan merapukan. Tapi sebab dia tak nak bertegak urat, dia tarik diri. Maka dia dijamin masuk syurga. Yang di mana ni? Di syurga yang hujung-hujung tu. Syurga yang hujung. Kemudian Nabi kata, begitu pula aku menjadi penjamin kepada penghuni istana di tengah syurga. Bagi siapa? Yang meninggalkan perbuatan dusta, walaupun hanya untuk bergurau. Dia tak akan bercakap bohong walaupun bergurau. Semalam saya pergi haji. Betul ke? Betul, saya mimpi. Kan? Bergurau. Tapi bohong. Salah ke? Tak salah kan? Tapi dia tinggalkan. Sebab tu Nabi kata orang beriman tak mungkin berbohong kecuali 3 tempat aja. Imam dan satu lagi, Nabi kata aku menjadi penjamin di istana di puncak syurga. Ini yang paling tinggi. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang indah akhlaknya. Ada 3 jenis istana kan? Satu yang hujung-hujung. Bagi siapa tu? Yang meninggalkan perdebatan walaupun dia di pihak yang benar. Kemudian syurga di tengah. Bagi siapa? Yang meninggalkan bercakap bohong walaupun bergurau. Dan kemuncak syurga paling tinggi bagi orang yang baik akhlaknya. Imam Al-Khattabi berkata, makna Az-Za'im iaitu orang yang menjamin dan menanggung. Imam Ibn Asir berkata, kata Al-Mira' iaitu Al-Jidal, yakni perdebatan. Sedangkan Rabadul Madinah iaitu yakni bangunan-bangunan yang ada di sekitar kota ataupun di pinggir kota. Semua akhlak. 3-3 ni semua akhlak. Lepas tu kalau kita tengok orang ni suka berdebat, tinggalkanlah. Sebab kadang-kadang tak menyelesaikan masalah, menambahkan masalah lain pula. Okey, cukup lah. Kita jumpa lagi insya-Allah malam besok. Kita ada berapa ayat lagi? 1, 2, 3, 4. Oh, tak sempat habis malam besok. Kalau tak khatam malam besok surah Al-Imran. Minggu depan kita buat pulut kuning. Besok pula. Hari Sabtu ni kita ada program di Kelantan. Apa tajuk dia? Asas. Kita ada bagi untuk orang Kelantan lah. Kita buat program khas yang dianjur oleh Persatuan Rumah Mengaji Kelantan. Asas kefahaman tadabbur Al-Quran. Seminar asas tadabbur. Saya ada 2 slot kat sana. Jadi siapa yang berminat yang ada di Kelantan boleh daftar, boleh tunjuk. Tengok kat skrin tu ada. Boleh berdaftar melalui Datuk Adnan, insya-Allah. Saya nak ceritakan apa ni dalam seminar ni?
Saya nak ceritakan kenapa masyarakat kita jauh dengan Quran. Kenapa masyarakat kita jauh dengan tanda buat Al-Quran. Kenapa? Apa masalah? Sedangkan hari pertama Nabi sampaikan Al-Quran, semua sahabat faham Al-Quran. Dan semua berebut nak semakin dekat dengan Al-Quran dan tinggal dunia. Sebab apa? Hari pertama mereka dah faham Al-Quran. Tapi masyarakat kita sekarang dengar Al-Quran kadang-kadang sekali setahun, kadang-kadang bulan Ramadan. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita jumpa malam besok. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل